Masa yang begitu lama untuk pergi makan tengah hari. Setuju atau tidak? Boleh izinkan saya selayang? Ya, Kopeng. Satu lagi sikit saja. Sebab tak ada pembangkang pun. Tak apa, tak ada masalah. Cuma ada 2-3 perkara yang saya ingin nak tegaskan di sini dan memohon pandangan selayang. Yang pertamanya, saya mohon mesyuarat ataupun dalam perbahasan ini merekodkan ketidakhadiran kesemua pembangkang pada sesi perbahasan laporan Ketua Audit Negara pada jam 2:47. Semua kursi kosong di kalangan pembangkang. Dan bagi saya ini adalah historical, kerajaan membenarkan perbahasan untuk laporan Ketua Audit Negara, tetapi tidak pernah sekalipun pembangkang yang tidak nak bahas tentang perkara ini. Sikit-sikit, satu minit saja selayang, 1 minit. Saya tertarik tadi Yang Berhormat Arau mengatakan bahawa laporan audit ini hanya mengenai Putrajaya. Barangkali mereka datang ke Parlimen tidak baca laporan audit. Jelutong kata tadi, Akya ni bincang pasal COVID. Tak betul Yang Berhormat. Yang Berhormat tak baca laporan audit. Laporan audit ni. Laporan audit di antaranya Perbadanan Putrajaya. Itu bukan COVID. Saya adalah bekas Menteri Wilayah Persekutuan. Malu lah gitu. Ini nak tunjukkan dia baca tak habis. Ini amat pelik sekali sebab kalau kita tengok dalam pembangkang, saya rasa ini kali pertama lah. Kalau masa zaman kita di pembangkang pun, tiap-tiap kali kita minta bahas. Tapi ini kali pertama dalam sejarah, pembangkang sendiri tak mau bahas. Ini satu peluang yang amat mendukacitakan. Puan Speaker, sejujurnya saya agak janggal melihat kekosongan kerusi di blok pembangkang. Kerana sejujurnya selepas menilai laporan Ketua Audit Negara, ada banyak juga pujian yang dibuat di dalam laporan ini. Ada juga silapnya yang boleh ditambah baik, tetapi banyak juga pujiannya. Contohnya, dalam bab pengedaran dan pelaksanaan program vaksin. Sebab itu, di Parlimen inilah merupakan platform yang terbaik untuk membahas baik dan buruknya, kesilapan yang boleh diperbaiki dan kebaikan yang boleh diteruskan. Sebab itu saya agak janggal kerana jikalau ahli Parlimen pembangkang ada pada hari ini, mereka boleh bahaskan ini perkara baik kita lakukan. Ini kesilapan yang boleh kita tambah baik. Ini adalah pengajaran supaya ahli-ahli Parlimen lain apabila berada dalam blok kerajaan tidak mengulanginya lagi. Tetapi apabila tidak ada sistem semak dan imbang di Parlimen, apabila ahli Parlimen pembangkang keluar, saya rasa mereka terlepas peluang untuk kongsikan the success story. Saya rasa sedikit malu sekarang. I feel embarrassed because while our guest from Hungary dengan izin is around, but we see empty chairs opposite on that side. Dengan izin. Saya cuba memahami mengapa kejadian tadi berlaku, Puan Yang di-Pertua. Tadi disebut ini bukan satu convention. Akan tetapi, yang dimarah-marah pagi tadi tentang isu Kedah, Pulau Pinang, itu juga bukan convention. Jadi di samping mereka nak champion sesuatu yang tidak berperlembagaan, dengan kononnya, ianya betul dari segi pihak mereka, untuk ini mereka kata tidak ikut convention. Mereka juga sebut bahawa kalau bahas dalam Dewan ini, maka PSC ataupun Public Account Committee akan dikompromikan. Bagi saya, isu ini tidak wujud. Ramai bekas ahli jawatan kuasa, kira-kira wang di sini, bahkan ramai bekas pengurusi di sini. PSC masih boleh jalankan siasatan di samping apa yang berjalan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Mereka bukan bergantung ataupun tidak subjugated dengan izin atas urusan mesyuarat Yang Mulia ini. Mereka juga sebut bahawa mengapa tidak menggunakan habiskan masa untuk bahaskan Private Members Bill ataupun rang undang-undang persendirian. Bagi saya isu ini lagi pelik. Dari isu ini mereka cuba kaitkan dengan isu yang lain
khususnya dari Arau yang tidak ada dalam Dewan ini, beliau lontarkan banyak RUU persendirian dalam kertas kita, ya, dengan harapan bahawa ini boleh dibahaskan. Tetapi Arau tidak mengambil kira bahawa selama ini, sebelum ini, Arau berada di pihak lain yang juga tidak mengizinkan perbahasan sebab urusan kerajaan harus diutamakan. Dan ini cukup membuat kita faham bahawa yang pertama, motifnya sebenarnya adalah pilihan raya negeri sudah dekat. Jadi adalah stunt, adalah nak buat sesuatu untuk menarik perhatian. Dan ini saya cukup faham. Tetapi untuk mengosongkan kursi mereka pada saat-saat yang bersejarah pada hari ini, yang mana kita semua ahli Dewan Rakyat yang mulia dapat membahaskan laporan Ketua Audit Negara, saya rasa itu betul-betul satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Agak menyedihkanlah seperti rakan-rakan saya yang lain apabila kita lihat pada ketika ini, pada pukul 3.49 ini, hampir selepas sejam Dewan kembali bersidang, masih tiada lagi pembangkang yang berada dalam Dewan untuk bersama dalam sesi perbahasan laporan Ketua Audit Negara. Ini bukan retorik kerana PRN bakal menjelang. Ini adalah tanggungjawab kita semua sebagai seorang ahli Dewan Rakyat yang telah dipilih oleh rakyat, yang telah menerima rakyat untuk memastikan setiap pentadbiran dalam negara ini ditadbir dengan baik dan telus. Dan Bentong berasa kesal dengan sikap pembangkang yang tidak mahu, bahkan tidak hadir di dalam Dewan yang mulia ini untuk mendengar perbahasan pada petang ini. Pembangkang memandang ringan perkara yang besar yang telah menyebabkan pembaziran besar wang kerajaan, dan ini bagi Bentong adalah satu sikap yang tidak bertanggungjawab dari pihak pembangkang. Tentunya saya juga merasa pelik kerana pihak pembangkang tidak berada dalam Dewan, sengaja tidak hadir pada petang ini. Terima kasih kepada beberapa ahli parlimen yang telah memberikan pandangan. Sebagai contoh, Selayang telah memberikan satu cadangan yang menarik, iaitu jangan Kementerian Kewangan luluskan sebarang bajet kepada mana-mana agensi yang tidak memperbetulkan teguran daripada laporan Ketua Audit Negara. Saya rasa itu satu cadangan yang menarik dan saya ucap terima kasih pada YB Selayang. Pihak kami akan meneliti cadangan yang baik ini. Kemungkinan perkara itu akan dilakukan, kita akan lihat. Tapi dengan jawapan saya ini, dengan sendiri bahawa semua yang ditegur dalam laporan Ketua Audit Negara mesti memperbetulkan apa yang ditegur itu.